Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video kali ini. Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat di luar sihat seperti biasa. Samalah saya pun, Alhamdulillah sihat. Okey, pada malam ni saya nak kongsikan sedikit pengetahuan yang saya ada. Saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar berkenaan dengan cara bagaimana kita nak mainkan serunai dalam paluan tomoy, tomoy siam, ataupun kalau orang Kelantan panggil dalam paluan gendai gocoh, boxing. Okey, benda tu benda sama je, boxing, tomoy tu sama je. Okey, jadi dia punya sebenarnya benda ni dia ada tips dia sebenarnya. Jadi yang kita tengok sama ni mungkin kita rasa yang ni macam lain, yang ni lain. Okey, jadi saya jelaskan di sini berkenaan contoh. Kita ambil contoh yang paling hampir dengan benda yang kita bincangkan ni. Serunai silat Kelantan, paluan ataupun paluan silat Kelantan, dia ada dua versi. Okey, yang pertama, satu versi kita panggil versi hilir. Versi hilir ni biasanya di sebelah daerah Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, dia punya versi hilir. Jadi kalau berbeza dengan paluan silat Kelantan, aliran hulu, dia ada hilir dan hulu. Jadi hulu ni melibatkan daerah Pasir Putih, Besut, separuh daripada Setiu, dia punya tu aliran hulu. Okey, begitu juga dengan paluan boxing ataupun kita panggil tomoy siam ni. Kalau dia ada juga aliran hilir dan aliran hulu. Jadi sama juga macam yang siapa yang biasanya main silat, paluan silat dalam aliran hilir, dia akan main paluan tomoy siam ni dalam aliran hilir. Jadi macam kita yang bermain dengan aliran hulu, silat aliran hulu, dan boxing siam pun paluan kita paluan aliran hulu. Jadi di sini saya nak bagi tahu macam mana dia punya tips-tips yang kita kena tahu untuk kita tiup, dan nanti saya buat tutorial berkenaan dengan dia punya kaedah fingering dia. Okey, yang pertama, yang saya nak tengahkan ni berkenaan dengan aliran hulu, bukan hilir. Saya tak pandai yang hilir. Jadi saya memang membesar dalam kelompok aliran hulu. Kena silat aliran hulu, dan boxing sendiri pun dalam aliran hulu saja. Okey. Jadi dia punya fingering memang daripada dulu sampai sekarang dia tak pernah berubah. Ni dalam kategori tradisional kan. Jadi dia tak ada nak ubah suka hati. Okey, jadi tradisional tetap kita jaga. Okey, dia akan main walaupun pada sunai mana-mana sekalipun yang diinovasi ataupun yang tidak diinovasi, sunai tradisional tak ada masalah. Dia tetap fingering dia pada key E flat major scale. Jadi melodi dia akan dimainkan dalam key major scale, bukan minor scale. Okey, jadi tips yang senang untuk saya terangkan di sini. Okey, contoh saya ambil ni lagu yang senang, you all pun tahu insya-Allah. Contoh lagu Anak Tupai. Okey, Anak Tupai ni lagu moden. Okey, dalam sunai boxing ataupun tomoy siam aliran hulu, kita mengambil lagu-lagu yang ke arah semasa sikit. Jadi mana contoh? Okey, dia punya tata cara dia macam ni. Bila mulanya persembahan boxing ataupun tomoy, dia akan para pemain ni akan tiup intro music. Okey, dia sunai tu akan buat intro sikit. Okey, untuk cue kepada gendang untuk masuk, untuk bermulanya music tu. Lepas tu sunai akan mainkan
dia ada kategori ni. Kategori langkah sembah dengan kategori kalau dalam silat dipanggil bertikam. Bertikam. Jadi kalau dalam gocoh ni, dalam tomoy ni, langkah sembah dan apa yang istilah yang sesuai. Senang cakapnya, dia punya langkah sembah, dia ada macam menari-menari sikit. Okey, langkah sembah, lepas tu langkah sembah, lepas tu dia punya tempat yang dia berlawan tu. Jadi langkah sembah dan tempat yang dia berlawan. Okey, jadi tempat yang melodi yang Serunai biasa main untuk bahagian langkah sembah adalah diambil daripada melodi-melodi lagu-lagu semasa. Contoh macam Anak Tupa, ada orang ambil tu Ulik Mayang, ada orang ambil Wow Bulan, ada orang ambil apa lagi, tak kira lah. Apa-apa lagu yang dirasakan, yang kita rasa masuk dengan melodi yang kita nak olah seterusnya tu. Jadi melodi yang asal dia orang tak ambil macam yang kita buat sekarang ni. Dulu kan mana pendedahan dari segi muzik pun tak ada kan. Jadi melodi tu dicipta oleh setiap pemain serunai. Okey, pemain serunai A dia rasa melodi macam ni sesuai. Okey, yang B macam ni sesuai, sebab tu dia punya tu agak banyak aliran dia. Jadi lepas tu bila dah makin ke moden ni, ramai yang dah mendengar radio kan. Jadi bila terdengar lagu-lagu yang sedap di telinga dia orang copy, diajukan oleh Serunai. Okey, lepas tu diselitkan dalam tomoy, dalam lagu tomoy. Okey, contoh dia punya tips pertama yang saya nak share di sini adalah berkenaan dengan fingering. Okey, fingering dia takkan lari, walaupun Serunai tu tradisional ke moden ke tak ada masalah, dia tetap fingering sama. Okey, dalam key E flat major scale. Okey, tutup belakang. Okey, depan sekali sama. Okey, tinggal ni E flat major scale. Tak kira lah Serunai apa-apa pun, janji Serunai Kelantan, jangan Serunai Kedah. Okey, Serunai Kelantan pegang je macam ni, inilah dia punya fingering E flat major scale, ataupun lebih tepatnya fingering untuk memainkan melodi lagu-lagu untuk wayang kulit ataupun tomoy. Okey. Jadi melodi tips pertama yang saya rasa benda ni agak penting untuk saya tegaskan di sini, dia punya keserasian dia punya antara intro untuk lagu bahagian untuk langkah sembah dan lagu yang akan dimainkan untuk semasa dia berlawan. Okey, jadi setengah orang dia ambil contoh lagu paling senang, ada saya buat tutorial itu berkenaan dengan lagu Ulik Mayang. Okey, dia akan tiup lagu Ulik Mayang dalam part langkah sembah. Langkah sembah ni dia ambil lagu Ulik Mayang. Tapi biasalah benda ni dia mungkin dia dengar orang-orang dulu tiup macam tu, jadi dia copy paste lah. Jadi kalau ikut saya punya style, saya tak, mana benda tu tak berapa tepat. Okey, sebabnya kenapa saya kata tak tepat? Sebabnya Ulik Mayang dia main dalam minor scale F minor. Okey, minor. Okey, sekarang ni kita bercakap dalam hal major scale. Jadi kalau contoh dia ambil melodi ni, memang lagu ni boleh masuk dengan rhythm apa ni peluang tomoy ni. Tapi bila sekarang ni dia melibatkan key yang berlainan. Okey, untuk langkah sembah dia main dalam key F. Lepas tu dalam untuk yang masa berlawan dia main dalam key E flat. Dia akan beri sumbang lah sebenarnya. Tapi bagi sesetengah daripada kita, benda tu tak ada pun. Memang dah kita senang, kita tukar je. Memang kita tukar. Tapi untuk orang yang mahir dalam muzik, dia akan dengar, kenapa tukar key kan?
Lepas tu kalau dia nak main ulit mayang, dia main dalam major scale. Kalau pandai, cuba. Saya cabar. Okey, jadi maknanya pemilihan lagu tu penting. Jadi penting bagaimana? Pentingnya dipilih lagu yang kita nak main tu dipilih dalam key E flat major scale dah. Maknanya senang. Jadi kita main lagu untuk Lakon Semboh pun dalam key yang sama, E flat. Lepas tu lagu yang masa orang berlawan tu pun kita main dalam key yang sama juga, E flat major scale. Gitu. Contoh kita ambil lagu Rancak Bertemu contoh. Okey, Rancak Bertemu dalam key E flat. Okey, tu contoh saya buat. Okey, masa saya main melodi lagu Rancak Bertemu, tu adalah part di mana Lakon Semboh sedang dibuat. Okey, lepas tu bila masuk ke bahagian kedua, bahagian yang masa dia berlawan, okey, saya ambil secara tradisional. Okey, sekarang ni saya tekankan berkenaan dengan masa kita nak main yang tradisional ni, masa part yang dia berlawan, yang ni sebenarnya melodi terpulang. Terpulang kepada kita, tak ada kata aliran ni salah, aliran ni betul, tak ada. Bagi saya aliran mana-mana pun janji tak ada hal, janji sedap. Sedap dan rasa sesuai melodi tu diolah dalam dia punya rhythm yang yang dibuat tu. Memang paluan tu tak akan berubah dah. Bila sebut silat aliran hulu, okey ni paluan dia. Okey macam ni paluan dia. Jadi macam sama juga. Jadi dia punya melodi untuk ni saya tunjukkan sedikit basic dia punya basic melody untuk part yang dia berlawan tu ya. Okey, bermula dari bermula dari note F. Okey, ingat. Dalam scaling ni, E flat memang kita ada note D. Tapi sekarang ni kita tak pakai. Kita, kalau senang cakap, kita pakai okey, dia separuh pentatonik, separuh biasa. Jadi maknanya dia punya bawah ni kita tak pakai note D. Okey, dia akan kedengaran sedikit macam bukan sumbang. Dia tetap dalam scaling, tapi dia rasa tak sesuai. Tak sesuai. Jadi kita ambil. Okey, bila kita buka ni, kita kena orang Kelantan panggil gedik jari sikit. Okey, ni bahagian bawah. Dia tak ada pergi sampai tak ada. Dia main kawasan ni saja. Kawasan ni saja. Tapi terpulang. Kalau kita rasa kita mahir untuk mengolah melodi yang lebih kreatif, untuk kita pergi mencapai ke lubang bawah sekali, boleh, tak ada masalah. Yang tu tak ada masalah bagi saya. Benda tu bergantung kepada kreativiti individu. Buatlah apa-apa yang kita rasa sesuai dan janganlah terlampau over daripada melodi asal. Tu je. Okey.
Ni kalau bahagian antara ni dua lubang ni. Okey, kalau kita naik sikit ke atas. Okey, untuk bahagian ni kalau kita nak buka semua pun tak apa. Kalau kita nak push angin pun tak apa. Belakang tutup. Ni. Sama je. Dan ni pitching tepat. Kalau kita tutup yang ni, dia automatik akan jadi pitching yang ni akan terkurang. Jadi kita terpaksa push sikit untuk jaga pitching. Okey, terpulang. Nak buka macam ni pun boleh, nak buka macam ni pun boleh. Tak ada hal. Okey. Sekali lagi. Okey, ni adalah basic dia. Jadi saya hanya tunjukkan basic. Jadi maknanya kalau sekiranya tuan-tuan nak ubah dia punya melodi tu mengikut cita sendiri, terpulang. Saya tidak ada yang kata salah ke, tak ada. Maknanya benda ni sekadar kreativiti kita mengolah melodi. Kalau kita betul kalau kita lebih kreatif, kita olah. Nanti orang lain akan ikut kita. Sebab melodi kita sedap. Janji dia punya melodi tu dalam key, dalam scaling E flat major scale. Jangan tiba-tiba kita pergi ubah F ke, pergi ubah ke G ke, pergi ubah ke C ke. Memang yang tu salah lah. Kiranya salah lah. Daripada yang fingering asal. Jadi nak olah contoh. Okey, terpulang. Janji dalam fingering E flat major scale. Dia punya scale ni tu ingat. Cuma tak ada satu pun kita guna note D. Tak ada. Okey. Dia punya lagu saya dah terangkan tadi. Apa-apa lagu yang dalam key E flat major scale, semua kita boleh buat dia punya intro untuk bahagian langkah sembah. Okey, kalau untuk lagu contoh, lagu tu bermula daripada dalam key C minor ataupun F minor. Kesemua lagu tu pada pendapat saya tidak sesuai untuk kita buat sebagai intro lagu untuk paluan Tomoy. Sebab dia berlainan key. Okey, contoh kita ambil dalam key C minor. Okey. Lagu ni pun
Berdana Sayang. Lagu ni dia punya melodi boleh dimasukkan juga dengan rhythm paluan Tomoy. Tapi bila bila start orang berlawan je, kita nak tukar ke E flat, jadi benda tu macam sumbang tak? Sumbang maknanya melodi tu tak sesuai dikacutkan dalam 2 key macam tu. Jadi maknanya kita untuk selamat, kita ambil lagu yang boleh dimainkan dalam key E flat major scale sahaja. Jadi maknanya tak ada kecacatan bila kita tiup tu, dari segi intro, dari segi part yang berlawan tu. Jadi semuanya tak ada masalah. InsyaAllah semua okey. Okey, kita try sikit. Saya buat contoh lagu Ayam Didik lah contoh. Okey, Ayam Didik ni, Ayam Didik dalam key E flat major scale juga. Kita nampak tak dia punya tu. Jadi dia punya melodi untuk intro kita main lagu Ayam Didik. Lepas tu bila kita dengar gong dah beralih rancak, sebab saya lupa cerita tadi, gong untuk bahagian lagu sembah dia orang Kelantan panggil Senggia Segung. Senggia Segung ni maknanya satu bar. Okey, kalau 4/4 dia hanya duduk pada beat pertama. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 macam tu je. Betul tak? Okey. Okey, sorry, bukan 4/4, 2/4. Okey, pada tempo 2/4, gong akan diketuk hanya pada first beat. Okay, 1 2 1 2 1 2. Okay, berlainan dengan masa part yang berlawan, dia akan ketuk 1 2 1 2 sentiasa ketuk. Okay, dum 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 sentiasa. Tu beza dia. Jadi part lagu sembah tu kita ambil melodi Ayam Didik. Lepas tu part yang berlawan kita ambil melodi yang saya tunjukkan tadi, basic dia tu. Contoh daripada rentetan daripada Ayam Didik tu kita nak ke yang berlawan, okey. Jadi dia punya melodi yang kita mainkan ni, kita akan tiup, kita buatlah apa-apa kreativiti kita, mengolah melodi tu sampai habis. Okey, dia akan ada cue gendang untuk habis tu. Okey, kita akan habis dalam key dan fingering. Okey, contoh kalau nak habis.
Okey, contoh. Salah satu cara kita nak matikan dia. Kita kena macam menggosok sikit lubang ni, untuk bagi dia nampak macam lembut je. Habis dia punya tu. Okey, sekiranya video ni ada yang sahabat-sahabat di luar kurang jelas ataupun kurang faham apa yang saya cakapkan ni, sebab saya pun ni first time apa ni saya buat video berkenaan dengan sunat tradisional. Jadi sekiranya ada salah silap saya, mohon maaf. Jadi saya hanya berkongsi dan saya bukan mengajar. Tak ada niat nak mengajar pun, cuma saya berkongsi sekadar apa yang saya tahu, untuk memudahkan orang baru yang baru berjinak dengan sunai. Mungkin dia orang ada sesetengah tu minat yang sunai moden, ada setengah tu yang berminat dengan sunai tradisional. Jadi sekadar apa yang saya tahu saya kongsikan pada malam ini. Jadi yang lemah tu datang daripada saya, yang selebihnya tu segala puja hanya untuk Allah yang mengilhamkan saya. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pelapis-pelapis baru yang berminat nak belajar sunai, insya-Allah. Semoga anda semua dipermudahkan. Okay, selamat berjumpa di video akan datang, insya-Allah. Thank you.